Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Samsuri sudah menang, Ahmad Samsuri sudah menang dalam PRK Kemaman. Sekarang, adakah beliau akan menggantikan jawatan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin? Adakah Hamzah Zainuddin akan dipecat? Dan Muhyiddin Yassin juga akan turut bersara dan dipecat sebagai pengerusi Perikatan Nasional? Itu persoalan besar yang kini berlegar di mana-mana dunia politik di Malaysia. Dipetik dari PMT, Samsuri calon Perdana Menteri boleh melantiknya kini jadi Ketua Pembangkang. Fahmi Fadzil berkata, mungkin Perikatan Nasional boleh melantiknya sebagai Ketua Pembangkang selepas namanya diangkat sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu, yaitu Perikatan Nasional. Adakah dengan ini, kalau sudah terlalu terdesak, tiba-tiba pula Muhyiddin yang akan berpaling tadah, meninggalkan Perikatan Nasional, membawa Parti Bersatu menyokong Anwar Ibrahim? Tiada mustahil, tiada yang mustahil dalam dunia politik. Kerana kalau dipikir-fikir logik, di mana musuh utama Muhyiddin Yassin? Bukannya di Pakatan Harapan, BN, tetapi adalah di Perikatan Nasional sendiri, yaitu Mahathir Mohamad sendiri. Kalau kamu masih ingat betapa besarnya pertelingkahan antara mereka apabila langkah Sheraton berlaku, sehingga Mahathir terpaksa meninggalkan Parti Bersatu. Dan kalau tak silap, beliau dipecat. Jadi, adalah lebih logik dengan keadaan yang amat terdesak sekarang ini, Parti Bersatu akan menyokong pula parti kerajaan ataupun gabungan kerajaan. Lebih logik lagi, Bersatu akan menyertai kerajaan perpaduan. Ditambah pula kalaulah jawatan pengerusi Perikatan Nasional dan Ketua Pembangkang diambil alih oleh PAS, maka dijangkakan akan berlaku perubahan besar dalam pemikiran politik Parti Bersatu. Ahmad Samsuri Mokhtar mungkin boleh dilantik sebagai Ketua Pembangkang di Parlimen jika naib Presiden PAS itu memenuhi kriteria menjadi calon Perdana Menteri, kata Fahmi Fadzil. Menteri Komunikasi dan Digital itu berkata demikian sebagai mengulas keyakinan Perikatan Nasional PN bahawa Samsuri merupakan antara calon Perdana Menteri gabungan itu pada masa depan. Sebelum ini, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin tidak menolak Samsuri yang menang PRK Kemaman semalam mempunyai potensi menjadi calon Perdana Menteri. Malah bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad juga menyatakan perkara yang sama. Mungkin selepas ini, langkah seterusnya selepas beliau angkat sumpah sebagai ahli parlimen ialah Samsuri akan dinobat sebagai Ketua Pembangkang dan tak mustahil juga sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Kerana adalah lebih elok kalau pengerusi Perikatan Nasional adalah ketua kepada blok pembangkang. Itu lebih elok supaya kuasanya, peranannya lebih jelas dan lebih kuat serta dihormati dan disegani oleh pihak kerajaan. Jadi, kita serah kepada pembangkang untuk buat keputusan itu, kata Ahmad Fadzil. Kami tidak perlu risau. Kami tidak risau. Tetapi semestinya di pihak kerajaan akan berusaha dengan lebih gigih untuk memastikan khidmat kepada rakyat termasuk Kemaman tidak akan terabai. Katanya menurut Astro Awani ketika menghadiri program Run Hack Scam Alert 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ketika ini, jawatan Ketua Pembangkang disandang Hamzah Zainuddin yang juga Setiausaha Agung Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, dan juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini surat layang. Surat bukan layang-layang. Bukan juga tidak bernama, tetapi mempunyai nama. Dipetik dari Malaysia kini, rupa-rupanya ini agenda Perikatan Nasional yang ramai orang tak tahu. Terbongkar dan saya sendiri terkejut kerana banyak fakta yang menarik dan boleh diterima logik akal dan berfakta yang luar biasa.
Surat ini mengatakan memang agenda Perikatan Nasional rupa-rupanya. Ada mesej tersirat yang penting di sebalik pengakuan terbuka Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal beberapa hari lalu. Dengan kenyataan dibuatnya baru-baru ini, barulah orang ramai tahu bahwa ahli Parlimen Pembangkang sebenarnya tidak pernah dipanggil untuk berbincang mengenai rundingan peruntukan. Padahal, itulah nasihat yang diberikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar pembangkang berunding secara diplomasi agar nasib rakyat di kawasan mereka boleh dibantu secara berkesan. Ia juga membuktikan pemimpin Perikatan Nasional tidak pernah bersungguh dalam membantu ahli-ahli parlimen sendiri mendapatkan peruntukan. Sebelum ini, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mendakwa rundingan telah dibuat dengan kerajaan melalui wakil Perikatan Nasional yaitu Taqiyuddin Hasan. Sekarang kita berhak tanya, siapa yang bercakap benar? Berdasarkan apa yang berlaku sehari dua ini, apa yang kita nampak hanyalah satu. Pemimpin Perikatan Nasional lebih gemar bermain politik untuk memperlihatkan seolah-olah mereka dianiaya. Sedangkan hakikatnya, mereka sendiri tidak ikhlas untuk berunding bersama kerajaan, seperti yang dilakukan oleh Pakatan Harapan semasa Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Paling tidak bertanggung jawab adalah apabila pucuk pimpinan Perikatan Nasional terus-menerus memberi harapan kepada para penyokong mereka bahwa usaha-usaha untuk menukar kerajaan giat dibuat. Perkembangan ini menunjukkan pimpinan Perikatan Nasional sebenarnya sengaja mengelak untuk menjalankan rundingan dengan kerajaan dengan matlamat agar mereka kononnya menjadi mangsa atau dimangsakan. Pada masa sama, kerajaan dipotretkan sebagai pihak yang menekan pembangkang tanpa sebab. Ditulis oleh Azhar Rahman, Exco Pemuda Amanah Nasional dan Ketua Komunikasi Amanah Perak. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang pendedahan luar biasa yang ditulis oleh Exco Pemuda Amanah Nasional dan Ketua Komunikasi Amanah Perak ini? Beliau mendakwa bahwa memang ini adalah agenda Perikatan Nasional rupa-rupanya berkait dengan peruntukan parlimen. Rupa-rupanya selama ini menurut ahli Parlimen Bukit Gantang, ahli Parlimen Pembangkang sebenarnya tidak pernah dipanggil untuk berbincang mengenai rundingan peruntukan. Jadi sekarang kita nak tanya, kata penulis ini, siapa yang bercakap benar? Adakah ahli Parlimen Bukit Gantang itu ataupun Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris yang mendakwa rundingan telah dibuat oleh kerajaan melalui wakil Perikatan Nasional Taqiyuddin Hasan? Ataukah kedua-duanya mempunyai agenda tersendiri? Tapi nampaknya beberapa hari ini kita makin melihat bahwa Perikatan Nasional lebih gemar bermain politik untuk memperlihatkan seolah-olah mereka dianiaya. Sedangkan hakikatnya mereka lah yang tidak ikhlas untuk berunding bersama kerajaan seperti yang pernah dilakukan oleh Anwar Ibrahim ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Tapi waktu itu mudahnya mereka membuat perjanjian. Sekarang betapa susahnya pula nak mahu mendapat perjanjian dengan pembangkang. Paling tidak bertanggung jawab, kata penulis ini, adalah apabila pucuk pimpinan Perikatan Nasional terus-menerus memberi harapan kepada para pengundi mereka, penyokong mereka, bahwa usaha-usaha untuk menukar kerajaan giat dibuat. Namun, menurut kalau yang logik akal kita, tak bolehlah terima apa yang dikatakan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan berita yang mengejutkan serta menyedihkan untuk Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Dengan pendedahan terbaru ini, dijangkakan Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin akan kini menjadi Perdana Menteri tepi dan juga Ketua Pembangkang tepi.
ini diarah kepada mereka, yaitu eloklah duduk diam-diam di tepi. Apa cerita? Ikuti terus ulasan sepenuhnya. Bila PAS sudah ada Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri, maka Muhyiddin dan Hamzah eloklah duduk diam-diam di tepi. Dipetik daripada sabudin.com. Kemenangan bergaya PAS melalui calonnya, yaitu Ahmad Samsuri Mokhtar dalam PRK semalam, sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, malah sudah dijangka pun. Ini kerana Terengganu berdasarkan keputusan PRU 15 dan PRN lalu, jelas lagi terbukti memang merupakan kubu kuat PAS. PAS menyapu bersih semua 8 kerusi parlimen pada PRU 15 dan kemudian menyapu licin 32 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN. Atas hakikat tersebut, ditambah lagi kemenangan PAS melalui calonnya C. alias Hamid pada PRU 15 lalu adalah dengan kelebihan 27.179 undi, memang sudah dijangka PAS makan kacang saja di Kemaman. Dengan majoriti besar tersebut adalah disedari juga oleh sesiapa yang waras bahawa memang mustahil untuk Barisan Nasional boleh berjaya merampas kerusi parlimen tersebut. Cuma, ramai yang menjangkakan kemenangan PAS dengan meletakkan Menteri Besar Terengganu sebagai calon, majoriti yang mungkin dicapai sekitar 30,000 undi, lebih sedikit saja. Sedikit mengejutkan apabila majoriti yang dicapai oleh Ahmad Samsuri adalah sebanyak 37,220 undi, lebih 10,441 berbanding majoriti C alias pada PRU 15 lalu. Agaknya, majoriti besar itu adalah disebabkan gembar-gembur bahawa Ahmad Samsuri adalah calon Perdana Menteri PAS pada masa depan. Seronok nampaknya pengundi Kemaman nak dapat ahli parlimen mereka sebagai bakal Perdana Menteri. Begitupun di sebalik majoriti besar yang dicapai Ahmad Samsuri, undi yang beliau raih sebenarnya kurang berbanding yang diperoleh C alias. C alias pada PRU 15 lalu memperoleh 65,174 undi. Tetapi undi Ahmad Samsuri ialah 64,998, kurang 176 undi. Hal ini mungkin disebabkan ramai pengundi luar yang tidak pulang mengundi. Yang paling malang sekali ialah Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Nur, yang dipertaruhkan Barisan Nasional sebagai calon dalam misi mustahil untuk merampas Kemaman. Beliau bukan saja gagal, malah undi yang diperolehnya cuma 27,778 undi, iaitu jauh lebih rendah berbanding 38,535 yang dicapai oleh Ahmad Said pada PRU 15 lalu. Soalnya, kemana pergi 10,757 undi lagi? Lebih malang lagi jika dicampur undi Ahmad Said sebanyak 38,535 dengan undi calon PH Hasuni Sudin sebanyak 8,340 pada PRU 15 lalu, Raja Effendi sepatutnya boleh mendapat lebih 45,000 undi. Mengapa beliau hanya berjaya mendapat 27,778 undi? Apakah pengundi UMNO sendiri menolak Raja Afandi dan kerjasama BN dengan PH tidak diterima oleh pengundi Melayu? Apapun kejayaan cemerlang PAS di Kemaman dengan meletakkan Ahmad Samsuri sebagai calon, disertai dengan gambaran beliau adalah calon Perdana Menteri bagi masa depan, ini bererti sudah sampai masanya bagi Muhyiddin Mat Yassin untuk bersara dan Hamzah Zainuddin turut berlapang dada memberi laluan. Lagi pula, dengan PAS mempunyai 43 kerusi parlimen, paling besar dalam gabungan Perikatan Nasional, bahkan terbesar antara semua parti dalam negara ini, memang sudah sampai waktunya bagi parti itu meletakkan calon Perdana Menteri yang nampak berwibawa dan boleh dijual kepada pengundi dalam PRU 16 akan datang. Jika selepas ini ada lagi PRK di mana-mana dan Ahmad Samsuri diturunkan dengan lebih kerap sebagai wajah
calon Perdana Menteri, rasa-rasanya PAS akan lebih mudah memikat hati pengundi, seterusnya mencipta kemenangan. Muhyiddin dan Hamzah dengan perkembangan ini bukan saja bertukar menjadi Perdana Menteri tepi, malah boleh terus duduk diam-diam di tepi. Ditulis oleh Sahabudin Hussein, 3 Disember 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. PAS, Abang Long PN bersatu dalam gerhana. Apa cerita dalam harapan Daily ini? Kemenangan Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar yang dijajah sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil Kemaman malam tadi meletakkan PAS sebagai Abang Long dalam Perikatan Nasional. Ini tentulah berita yang paling tak nak didengar oleh Muhyiddin. Kali ini sudah terbukti dan sudah menjadi semakin ketara bahawa Abang Long kini di Perikatan Nasional ialah PAS dan bukan lagi Parti Bersatu. Ahmad Samsuri mendapat 64,968 undi untuk mengalahkan calon Barisan Nasional iaitu Brigadier General Bersarah Raja Muhammad Effendi yang hanya mampu memperoleh 27,839 undi. Pengumuman Ahmad Samsuri yang dikenali sebagai Dr. Syam sebagai calon Perdana Menteri oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kemenangan beliau ialah petanda bersatu memasuki fasa gerhana. Ini satu pendedahan yang menyedihkanlah untuk Parti Bersatu, khususnya pada Muhyiddin Yassin selaku Presiden Parti Bersatu yang telah pun buat U-turn baru-baru ini. Kelibat Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin juga tidak kelihatan ketika Mahathir membuat pengumuman tersebut. Ini juga bermakna Bersatu atau lebih tepat lagi Muhyiddin tidak boleh mengimpikan alamatnya di Seri Perdana lagi. Pilihan raya ini telah menjadikan Bersatu menjadi tidak relevan di dalam Pakatan Pembangkang iaitu Perikatan Nasional. Bersatu kini sudah hilang taringnya. Apa gunanya Muhyiddin mengetuai Perikatan Nasional, sedangkan PAS adalah peneraju utama gabungan pembangkang tersebut? Apa gunanya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, PN Larut menjadi ketua pembangkang, sedangkan dukungan dan tulang belakang PN ialah PAS? Sesungguhnya Bersatu perlu bermuhasabah diri dan mencari kerelevanannya, kerana pesanan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, iaitu Ronald Kiandi agar Bersatu berhati-hati dalam hubungannya dengan PAS sedang menjadi realiti. Adakah PAS akan berani tiba-tiba kick Bersatu daripada Perikatan Nasional iaitu Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin selaku pengerusi Perikatan Nasional dan juga selaku ketua blok pembangkang? Adakah lepas ini PAS akan menjadi dominan pula? Dan yang lebih lagi mengejutkan kita ialah adakah kata-kata ahli parlimen baharu di Kemaman ini iaitu buka pintu Perikatan Nasional ke Putrajaya menjadi petanda bahawa Samsuri Mukhtar akan menjadi pengerusi Perikatan Nasional yang baru? Itu menjadi persoalan kita. Dan kalau dia sudah jadi pengerusi Perikatan Nasional, dia akan memeterai MOU dengan Anwar Ibrahim. Tidak mustahil dia akan memeterai perjanjian MOU bagi mendapatkan peruntukan, kerana sekarang ini yang benar-benar tak nak peruntukan itu ialah daripada kepimpinan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Jadi dengan suara kemenangan ini, saya rasa PAS melalui ahli parlimen baru ini iaitu Samsuri Mukhtar akan menjadi pengurusi baru Perikatan Nasional dan akan memeterai MOU bersama Anwar dan menyokong Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.